Kalau kita ajak orang bercuti dekat Kuala Selangor, mesti orang akan cakap, Kuala Selangor? Kuala Selangor ada apa? Korang jangan terkejut tau. Kat Kuala Selangor pun banyak tempat menarik. Saya dah sampai kat Kuala Selangor ni. Jom ikut saya, kita explore tempat menarik yang ada dekat Kuala Selangor. Sebagai permulaan perjalanan 3 hari 2 malam kami di Kuala Selangor, saya nak rekomenkan untuk makan tengah hari di Pak Haji Asam Pedas Claypot. So peminat-peminat Claypot asam pedas memang wajib tahu datang kat sini. Sebab kat sini dia dah sediakan set nasi, asam pedas, telur masin, sambal belacan, air pula free. Korang boleh refill je tau. Lepas tu dekat sini sekarang ada set ikan pari dengan set sembilang. So, jom kita try. Betul tak? Best ke tak kat sini? Setiap satu set yang saya ambil ni harganya cuma RM14 je tau. Kuah dia pekat, sedap, memang rasa macam tak padan dengan harga. Berbaloi sangat. Sebelum check-in, saya singgah ke Pantai Remis, antara pantai radah yang cukup terkenal dekat Kuala Selangor. Kalau rasa-rasa nak ambil angin pantai dengan pemandangan yang tak kurang mendamaikan, boleh lepak kat sini. Lagipun, tak jauh dari penginapan yang saya nak cadangkan, iaitu The Cabin. Tak tahu nak tidur dekat mana kat Kuala Selangor ni? Jangan risau, jom saya bawa anda semua kat The Cabin. Sebab The Cabin ni dia menggunakan konsep tidur dekat dalam cabin. So jom kita explore apa yang ada dekat dalam The Cabin ni. Setiap kabin kontena ni ada nama tersendiri yang diinspirasikan daripada bandar-bandar seluruh dunia. Macam saya punya kabin ni namanya Santos dan siap ada balcony lagi. Kabin ni boleh memuatkan 4 orang dalam satu-satu masa tau. Dengan kemudahan macam televisyen, peti sejuk, almari pakaian, pendingin hawa, ceret elektrik dah disediakan. So korang jangan risau, korang pasti akan dapat penginapan yang sangat selesa. The Cabin ni juga best sebab ada banyak fasiliti lain macam taman permainan, tempat BBQ, kolam mandi yang luas dan macam-macam lagi. Nak buat event, gathering atau family day kat sini pun sesuai sangat tau. Sebelum kami sambung jalan-jalan, kami nak mandi dulu dekat swimming pool ni, okey? Panasnya. Cendol Borhan. Jom kita try ada apa kat dalam ni. Rugi kalau dah ke Kuala Selangor tapi tak cuba sendiri kesedapan semangkuk cendol durian kat tepi jalan ni tau. Kalau hujung minggu, tempat ni memang ramai orang. Lagi-lagi pada musim panas. Kalau korang dah harga, korang kena datang dekat sini tau. Saya pun dah order cendol durian original di 24 berharga RM16 dan cendol jagung pulut berharga RM5. Memang padu. Untuk makan malam pula, apa kata kita makan dekat restoran makanan laut JP? Korang sebut je apa makanan laut yang korang nak dan pilih daripada menu yang disediakan dan cara masakan yang ada. Boleh dikatakan semua ada. Okey, makanan pun dah sampai. So sekarang kita ada salted egg, squid, butter prawn, oyster omelette, baby kailan dengan sekap sweet sour. So, tak sabarnya nak makan. Jom kita try. Sedap ke tak? Memang enjoy betul saya makan petang tu. Tambah-tambah sebab restoran ni terletak dekat tepi Sungai Selangor. So, makan kat sini dapat sekali package tengok pemandangan matahari terbenam. Selamat pagi. Hari kedua ni tak tahu nak breakfast kat mana. Jom ikut saya. Kita makan roti canai. Tapi roti canai ni bukan roti canai biasa tau.
Dia macam-macam colour dia. So jom ikut saya. Roti canai sekarang ni ada macam-macam jenis tau. Tapi yang warna-warna dengan perasa unik macam roti canai durian, strawberry, jagung, keladi dan apple ni memang unik. Harga pun murah, RM1.30 je sekeping. Okey, kat sini kita ada antara 3 jenis roti canai yang diorang ada. Antaranya roti canai durian, roti canai apple, roti canai strawberry. And kita ada 2 jenis kari, iaitu kari daging dengan kari kambing. So jom kita try apa rasa dia sebenarnya. Pada saya, korang memang patut cuba roti canai ni tau. Bukan setakat rasa, tapi bau pun ikut rasa roti canai itu sekali. Lepas tu, kuah kari daging dengan kari kambing dia pun memang sedap. Untuk breakfast, memang akan rasa kenyang. Patutlah ramai yang suka breakfast dekat sini. Okey, jom kita ke next destination, iaitu Kota Tanjung Keramat. Kota Tanjung Keramat juga dikenali sebagai Bukit Belanda kerana pernah menjadi kubu pertahanan bagi pihak Belanda. Dulu kawasan ni dia sebuah bukit yang agak besar, tetapi dia diletupkan untuk pembinaan jalan raya, dan juga kesan letupan itu telah membentuk sebuah tasik yang dikenali sebagai Tasik Shima. Mendaki ke bukit ni tak memakan masa yang lama pun, sekitar 3 minit je. Dari atas ni korang boleh jumpa beberapa kesan yang membuktikan bukit ni pernah menjadi kubu pertahanan Belanda. Tasik Shima yang saya katakan tadi tu pun korang boleh nampak dari sini. Selain dari nilai sejarahnya, di Kota Tanjung Keramat ini juga tersimpan satu misteri yang masih lagi diceritakan dari generasi ke generasi. Tidak jauh daripada Kota Tanjung Keramat tadi, terletaknya sebuah makam yang dikenali sebagai makam anak dara. Makam ni dikatakan dimiliki oleh seorang anak gadis yang berusia 18 tahun yang telah dipaksa berkahwin oleh ibu bapanya. Tapi dia telah melarikan diri. Jadi yang ditemui hanyalah pakaiannya yang tersangkut di dahan pokok yang di mana terletaknya makam dia sekarang. Lebih misteri lagi, sebelum pakaian yang ditemui, ibu bapa gadis itu dikatakan telah bermimpi di mana gadis itu melarang mereka untuk mencarinya kerana beliau dah menemui tempat yang tenteram di sebuah pulau. Kawasan makam ni masih ditutup, tapi cukuplah untuk melihat dari luar saja. Apapun, kalau sampai sini, korang make sure hati-hati tahu dengan monyet-monyet yang agak banyak dekat kawasan ni. Taman Alam Kuala Selangor atau Kuala Selangor Nature Park ini berkeluasan 800 ekar. Dekat sini, korang boleh berjalan santai mengikut laluan yang telah disediakan. Pelbagai spesies flora dan fauna boleh dijumpai macam memerang, biawak, silver leaf monkey, belacak, pelbagai spesies ketam, burung dan juga reptilia lain. Antara tarikan utama dekat sini adalah Brackish Lake System, iaitu tasik yang dibina sebagai tempat tinggal dan membiak burung, menara tinjau, hutan sekunder, hutan paya dan mangrove walkway. Satu pusingan penuh dekat sini macam yang kami buat ni mengambil masa sekitar 1 jam 40 minit. Orang kata kalau ke Kuala Selangor ni tak lengkap kalau tak pergi ke Bukit Melawati. Walaupun boleh je berjalan kaki, tapi salah satu cara yang memudahkan ialah dengan menaiki tram dari kaki Bukit Melawati. Harga tiket hanyalah RM5 untuk seorang dewasa. Sampai je dekat sana, korang boleh menikmati pemandangan Kuala Selangor yang cukup memukau. Jangan lupa tahu untuk luangkan masa melawat Muzium Sejarah Daerah Kuala Selangor yang mana korang boleh ketahui dengan lebih jelas tentang sejarah Kuala Selangor. Terletak di sebelahnya ialah rumah api yang dibuka oleh British pada tahun 1907. Banyak lagi lokasi menarik sekitar Bukit Melawati yang korang boleh teroka kalau ada masa, iaitu Batu Hampa, Kota Melawati, Makam Diraja dan Perigi Beracun. Tapi ada lagi satu ikon yang menarik dekat atas Bukit Melawati ni tau, iaitu Silver Leaf Monkey.
Penatnya jalan hari ni. Panas pula tu. Nasib baik ada MBC. Sekarang saya ada dekat KFC Antifo, salah satu kafe yang popular dekat Kuala Selangor ni. Sambil-sambil tu, kita orang nak try jugalah menu lain kat sini. Jom kita try. Kami order nasi lemak ayam rendang, chicken chop dan juga dessert yang buatkan kafe ni cukup terkenal, iaitu ABC. Tengoklah portion ABC dia. Cukup besar. Dengan cuaca panas kat luar, memang pun manis mulut macam ni lah yang sesuai untuk sejukkan badan. Selain ABC, cendol diorang pun agak popular. Yang best kat sini, menu makan dan minuman beraneka sampai remah mata nak buat pilihan. Untuk family yang ada anak-anak kecil, memang sangat sesuai untuk datang ke sini. Bermacam jenis binatang ada dekat sini, macam merak, tikus Belanda, rusa, unta, kuda, kura-kura gergasi, landak dan macam-macam lagi. Aktiviti dekat sini pun bersifat interaktif. Misalnya, ada binatang yang boleh dipegang macam ular, arnab dan juga diberi makan macam rusa, burung dan juga kambing. Ada juga aktiviti lain macam menunggang kuda, memanah dan salah satu yang mesti cuba, aktiviti train. Serius seronok. Seterusnya, saya ke Jetty Skymirror untuk menyertai satu aktiviti yang mungkin jarang orang dengar dekat Kuala Selangor, iaitu Eagles Feeding. Dari sini, kami menaiki bot ke satu kawasan di Sungai Selangor di mana ada sekitar 20 ke 40 ekor helang yang diberi makan. Kebanyakan burung ini ialah daripada spesies helang merah atau Brahmini kite. Teruja betul dapat lihat burung ini dengan lebih dekat. Majestic. Alang-alang tu, boatman akan bawa jalan-jalan di pesisiran sungai untuk melihat beberapa lagi hidupan macam biawak, burung bangau dan lain-lain. Aktiviti ni memakan masa sekitar 1 jam. Sementara menunggu aktiviti seterusnya bersama Skymirror Tour and Travel, kami cari kafe berdekatan dan jumpa Lumiere Cafe ni. Walaupun nampak kecil, tapi saya suka dengan desain dalamannya yang menggabungkan elemen kopi dan muzik. Barangkali mencerminkan hobi dan minat pemiliknya yang juga barista dekat sini. Saya cuba peach tea dan ais latte kat sini. Memang sedap, tapi yang paling saya suka semestinya blueberry cheesecake dia. Saya bagi 5 bintang. Kami gerak awal sikit ke Jetty Skymirror semula sebab ini antara salah satu lagi aktiviti yang menjadi ikon Kuala Selangor, iaitu melihat kelip-kelip dan blue tears. Dari Jetty, kami meredah kegelapan malam ke tengah laut. Boatman telah memberikan kami tangguk dan dekat situ juga kami diminta untuk menangguk air. Wow, terkejut sebab nampak blue tears yang kami cari. Blue tears ni sebenarnya fitoplankton yang mengeluarkan cahaya biru apabila bertindak balas dengan air laut. Unik kan? Blue tears ni memang susah nak nampak kalau dalam kamera. Jadi, korang kena datang sendiri rasai pengalaman ni dengan biji mata korang. Selepas tamat aktiviti ni, kami bertukar ke bot seterusnya untuk melihat kelip-kelip. Korang tahu tak yang Kuala Selangor antara spot melihat kelip-kelip paling popular di barat Malaysia? Memang cukup banyak kelip-kelip kat sini. Sepanjang jalan nampak macam pokok Christmas yang berkilauan. Sekitar 2 jam lepas membuat kedua-dua aktiviti, kami pun balik ke Jetty. Tapi esok pagi ada lagi 2 aktiviti yang kami nak buat. Kalau korang singgah ke Kuala Selangor, korang patut pergi ke Skymirror. Skymirror sekarang ada promosikan satu aktiviti untuk lihat hidupan air dengan lebih dekat time air tengah surut. So sekarang pun dah pukul 7, jom ikut saya untuk explore aktiviti ni. Selepas mendaftar, kami diberikan taklimat dan buku panduan sebelum menaiki bot.
Tapi sebelum ke Skamera, kami dibawa ke kawasan Paya Bakau Sungai Selangor untuk mengenali kawasan ini dari atas bot. Boleh diperhatikan flora seperti pokok bakau dan pokok berembang yang selalu menjadi habitat kelip-kelip dan juga fauna seperti pelbagai spesies burung dan biawak boleh ditemui. Untuk sampai ke kawasan Skamera ini, ia mengambil masa sekitar 30 minit menaiki bot. Disebabkan kawasan Skamera sangat bergantung kepada pasang surut air, mungkin ramai terlepas pandang yang dekat kaki korang tu sebenarnya ada pelbagai organisma unik yang sedang berkeliaran. Setiap antara kami disediakan bekas untuk mengumpul organisma yang kami temui. Tapi kena ingat tau, ada antaranya cuma boleh dilihat sahaja. Okey, sekarang kita tengah buat aktiviti mencari beberapa hidupan laut. Tapi jangan risau, hidupan laut ni kita akan lepaskan balik. Ini sekadar untuk aktiviti education saja. Mula-mula tu macam susah tau nak jumpa. Tapi bila air makin surut, makin excited pula kami mencari. Okey, ni beberapa hidupan laut yang saya dah dapat tangkap. Antaranya flower moon crab. And ni kita tak ada pegang, tapi ni nama dia anemone. Antara hidupan yang saya jumpa antaranya sentinel crab, soldier crab, marine hermit crab, button snail, tiger moon snail, keyhole sand dollar, acorn worm, straw tube worm, goby fish dan giant mud skipper atau orang panggil ikan belacak, oboh-oboh dan macam-macam lagi. Pada saya, aktiviti interaktif seperti ini cukup best dan juga sesuai untuk keluarga bersama anak-anak kecil. Melalui aktiviti ini juga, kita dapat menanamkan kesedaran tentang kepentingan menjaga dan menghargai alam semula jadi. Sementara dah ada kat sini, mestilah kami tak lepaskan peluang untuk bergambar dengan efek air macam kat cermin tu. Jangan risau, Skamera Tour and Travel dah sediakan fotografer untuk ambilkan gambar. Selepas habis trip, diorang akan terus hantar link untuk kita download gambar tu. Kita tinggal bawa props, baju yang lawa and pose! Aktiviti ini bermula dengan harga RM90 seorang untuk warga Malaysia dan RM130 seorang untuk bukan warga negara. So next time, kalau korang ke Kuala Selangor, jangan lupa tau untuk sertai aktiviti ini, okey? Tak jauh dari Pantai Remis, ada satu lagi mini zoo yang menempatkan sekitar 50 ekor haiwan. Satu lagi tempat yang cukup sesuai untuk bawa satu family. Antara haiwan yang ada ialah rakun, iguana, lembu Brahman, landak, wallabies, ayam cemani, ayam Poland, ayam Brahma dan macam-macam lagi. Ada antara haiwan-haiwan kat sini pun korang boleh pegang dan bagi makan. Kalau nak menunggang kuda pun boleh. Tahu nak lunch kat mana? Jom kita try mi udang banjir. Dekat sini bukan ada mi udang banjir je tau. Banyak menu masakan panas kat sini. Tapi mi udang banjir antara menu yang wajib try kalau datang kat sini. Jom ikut saya, kita try mi udang banjir. Ada orang kata tak sah kalau ke Kuala Selangor kalau tak rasa sendiri mi udang banjir ni. Yang bestnya kat sini pun parking dia luas dan tempat makan pun banyak. Dekat sini ada macam-macam jenis udang tau. Ada udang galah, udang laut, udang putih, udang harimau. Yang saya order ni, ini adalah udang galah kecil. Dan yang untuk nasi goreng ni pula, udang laut. So jom kita try. Kuah dia bukan setakat pekat, bahkan cukup rasa. Udangnya pun segar dan banyak. Pendek cerita, memang puas hati. Berbaloi sangat dengan harganya. Itulah antara tempat yang kami sempat singgah dan alami sendiri sepanjang 3 hari 2 malam. Kan dah kata, sebenarnya banyak je benda boleh buat dekat Kuala Selangor ni. Yang dah pernah pergi, apa kata kongsikan tempat-tempat lain yang ada dekat Kuala Selangor dekat komen. Sekian dulu daripada kami.
See the world with Gaya Travel.